Okey, auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa. Mungkin ada yang pernah kita dah bersua dalam Google Meet. Yang pertama saya nak ucap terima kasih lah kepada Gaya Warisan Collection yang sudi menjemput saya untuk memberikan kita menyampaikan sedikit peringatan untuk diri saya dan juga kepada anda semua. Baik, dalam 15 minit ni insya-Allah hari ni topik yang kita nak bincangkan. Bila sebut tazkirah ni, tazkirah tak semestinya benda yang kita tak tahu. Ini saya nak kongsikan. Bila sebut tazkirah ni boleh jadi satu peringatan wahal benda tu kita dah tahu. Contoh saya ambil satu contoh. Kita selalu tazkirah pada budak-budak. Adik-adik jangan main tengah jalan. Esok kita ulang balik, adik-adik jangan main tengah jalan. Minggu depan kita ulang balik, adik-adik jangan main tengah jalan. Walhal dia dah tahu dah. Kali pertama kita pesan pada dia dah tahu dah yang kita pesan, kita bagi tazkirah jangan main tengah jalan. Berbahaya. Sebab tu nama tazkirah peringatan ni benda yang sama ataupun benda yang kita tak tahu. Boleh jadi benda yang sama diingati ataupun benda yang kita tidak tahu. Itu namanya tazkirah. Sebab tu bila benda yang sama kadang-kadang benda ni kita dah fikir dulu dah. Tapi bila orang lain sebut, memberi peringatan pada kita, benda tu kita jadi peringat balik. Kita jadi teringat balik. Jadi manusia memerlukan manusia yang lain untuk mengingati kita. Baik, hari ini saya nak kongsikan sedikit tazkirah ringkas iaitu bertajuk tentang hiduplah seperti seorang pengembara. Bila sebut hidup seperti pengembara ni, kita akan nampak, kita akan bayangkan kita mengembara. Biasanya kita ni melancong ataupun balik kampung, waktu dah boleh rentas negeri ni, berziarah, kita musafir, kita balik kampung, berjalan dan sebagainya. Biasanya kalau pengembara, dia bukan orang yang penduduk kekal. Ataupun kalau kita belajar dalam fiqh, kita ada 3 golongan. Musafir, golongan mukim. 3 golongan ni berbeza. Ada yang duduk tetap, ada yang tinggal tetap, ada yang tinggal sementara dan sebagainya. Tetapi hari ini kita sebenarnya, saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang ada di depan saya ni, kita sekarang adalah sebagai seorang pengembara. Kadang-kadang manusia fikir bila dia hidup di dunia ni, seolah-olah dia merasakan bahawa ini adalah tempat terakhir yang dia akan hidup. Sebab dia nampak rumah dia nampak kereta, dia nampak motor, dia nampak harta dia nampak anak-anak dia. Benda tu ada depan mata, menyebabkan dia menganggap, dia berprasangka seolah-olah inilah tempat aku, inilah yang aku sekarang, di sinilah tempat aku hidup. Tetapi ada satu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak kongsikan satu hadis, tak panjang, pendek, Satu hadis daripada Umar radhiyallahu anhu qala. Daripada Umar berkata, Rasulullah berkata, khaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi wa qala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Daripada Ibnu Umar berkata, Rasulullah memegang bahu Umar ni, kedua bahu Umar ni, dan Nabi berkata kepada Umar,
hiduplah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Nabi kata, kita hiduplah dekat atas dunia ni seperti orang asing, seperti pengembara. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda perasan, kenapa warga asing dekat Malaysia ni, bila dia masuk kerja kilang ataupun apa-apa kerja, mereka kerja ni bersungguh-sungguh. Ada orang kata rakyat Malaysia ni berkira gaji, malas nak bekerja. Kalau tengok warga asing, bersungguh-sungguh dia orang bekerja cari duit walaupun gaji yang rendah. Kadang-kadang kita nak comparekan rakyat Malaysia dengan warga asing. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab kita kena ingat, warga asing tu dia ada satu objektif. Dia bukan penduduk tetap di Malaysia. Bila dia bukan penduduk tetap di Malaysia, adakah dia perlu berkira-kira dan adakah dia perlu buang masa sedangkan dia ada ruang dan peluang untuk cari pendapatan ataupun cari duit, dan dia tak berkira kerja apa pun. Asalkan dia dapat hantar duit dia cukup bulan, hantar ke Bangladesh sebagai contoh, ataupun Vietnam, Myanmar dan sebagainya. Dan kita tak nafikanlah, memang ada setengah daripada rakyat Malaysia ni memang memilih kerja dan berkira dan juga malas. Tapi ada faktor lain kenapa warga Myanmar ni mereka ada kesungguhan bila bekerja. Kalau korang tengok, kalau korang ada perempuan tengok, malam, pagi dia keluar pergi kerja, malam dia hanya berehat je. Siang memang dekat tempat kerja. Kadang-kadang kita pelik, tak bosan ke hidup macam tu? Ataupun orang kata apa, work life balance. Ada balance seimbang kerja dengan kehidupan. Kadang-kadang kita pelik, kenapa mereka ni kuat bekerja, buat 2-3 kerja. Rupa-rupanya mereka sedar Malaysia adalah tempat persinggahan mereka. Mereka tak duduk tetap. Jadi mereka tak buang masa untuk buat benda-benda yang tak berfaedah ataupun benda-benda yang tak memberi keuntungan. Sebab objektif dia, bila dia datang ke Malaysia, dia nak cari duit. Warga asing ni nak cari duit, sebab tu dia bekerja kuat dan berbanding dengan rakyat Malaysia. Dan kita tak nafikanlah faktor kemalasan sesetengah rakyat Malaysia dan sebagainya dan memilih kerja. Okey, dekat sini bila sebab musafir, inilah keadaannya. Sebab kita kadang-kadang kita tak sedar yang kita ni musafir ke atas dunia ni. Sebab kita rasa kita ni macam rakyat atas dunia ni, yang mana rakyat duduk tetap dekat dunia ni. Sedangkan dunia bukan negara yang kekal. Dunia adalah fana, dunia yang sementara. Sebab tu Nabi kata, hiduplah kita di atas dunia ni seperti orang yang bermusafir, seperti pengembara, supaya kita tak lupa, supaya kita tak lalai. Bayangkan, anda bayangkan kalau warga asing dia datang daripada jauh nak bekerja di Malaysia, tapi dia lalai, dia anggap dia tu rakyat Malaysia. Sampaikan dia nak buat kerja pun malas sebab dia kata ini rumah dia di Malaysia. Jadi dia akan jadi lalai. Jadi sebab tu kita kena betul-betul ingat yang kita ni musafir di atas muka bumi ni. Seperti mana Rasulullah bersabda, hiduplah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau sebagai pengembara. Dan Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sampai petang. Maknanya kalau kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sampai petang. Apa maksud dia kat sini? Tak apa, saat ini saya akan jelaskan. Jika engkau berada di petang hari, maka jangan tunggu sampai pagi. Kalau kita berada di waktu petang, jangan tunggu sampai pagi. Manfaatkanlah waktu sihatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Bukhari. Kat sini saya nak ambil a point bila Ibnu Umar, Rasulullah berkata kalau kau berada di pagi hari jangan tunggu sampai petang. Apa maksud dia dekat sini sebenarnya?
Maksudnya mungkin anda pun dah boleh agak apa maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berada di pagi, jangan kita mengharapkan kita akan buat amalan, kita bertangguh buat amalan pada waktu pagi tu, kita buat nantilah, petang nantilah baru buat, petang nantilah baru buat ibadah, petang nantilah baru nak solat, petang nantilah baru nak sedekah dan sebagainya. Itu maksudnya. Dan jika kau berada di waktu petang, jangan tunggu esok pagi baru kita nak bertindak. Sebab apa? Sebab kita kena ingat satu benda. Kerana mati tak mengira waktu dan masa. Kita tak boleh kawal waktu tempoh kematian kita. Sebab tu boleh jadi kalau kita tak bertangguh, kita buat pada waktu petang tersebut, tiba-tiba esok pagi meninggal. Kemungkinan besar Allah menerima amalan kita waktu petang. Itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi macam mana kita nak kaitkan dengan kita punya kerjaya? Macam mana kita nak kaitkan dengan kerjaya apa yang kita buat? Bila kita ada satu waktu yang kita tersedar untuk improvekan diri kita, itulah waktu yang kita perlu buat. Buat sekarang. Jangan bertangguh. Kerana bertangguh itu adalah bayang-bayang kepada kemalasan. Okey, bayang-bayang kepada kemalasan. Dan macam mana kita nak kaitkan? Bila kita ni, orang kadang-kadang salah anggap, bila hidup dekat atas dunia ni, dia ingat dia musafir, maka dia kena duduk dekat masjid. Maknanya apa yang kita buat sekarang ni, kita bekerja, kita meeting hari-hari, mesyuarat hari-hari, fikir cari sale. Adakah ini membuatkan kita lupa kepada akhirat? Adakah ini membuatkan kita tergelincir daripada pemusafiran kita ke akhirat? Sebenarnya tidak. Sebab tu dalam Islam ini, Islam ni agama yang syumul. Segala apa benda yang kita buat dalam waktu seharian kita, itu dikira sebagai ganjaran. Itu dikira sebagai pertimbangan di akhirat nanti. Waktu kita bekerja akan dicatat untuk di akhirat nanti. Itu semua perjalanan-perjalanan sebagai seorang musafir. Saya nak tanya kepada anda, bila kita musafir, macam contoh anda balik kampung daripada Selangor, katakan KL, balik ke Johor Bahru, singgah dekat RR, contoh RR apa yang dekat, kalau dekat Melaka tu, sebelum sampai Keroh tu, dia ada RR yang jejantas, ada KFC dekat atas tu. Saya tak tahu RR apa, saya dah tak ingat, tapi saya pernah singgah. Katakan saya ambil RR Seremban. Kita daripada KL nak pergi ke Johor, destinasi kita Johor. Tapi dalam perjalanan tu kita singgah, nama tempat tu RR Seremban. Saya nak tanya kepada anda semua, anda jawab sendirilah, tak boleh jawab pada saya. Bila kita turun daripada kereta dekat RR tu, adakah anda keluarkan semua beg baju, anda letak, anda parking betul-betul depan pondok RR tu dan anda duduk je kat situ? Dan adakah anda singgah RR, anda tak buat apa-apa? Biasa orang singgah RR buat apa? Pergi tandas, buang air kecil, air besar, isi minyak, touch and go, isi perut. Sebab kita, kalau anda perasan, anda duduk dekat RR, berapa jam, berapa lama anda duduk dekat RR? Tak lama kan? Biasanya sejam, 2 jam lah paling lama. Tak pernah orang duduk 1 hari bermalam kat situ, kecuali kalau kereta dia rosak lah. Dekat sini kita nak bagi tahu, bila kita tahu kita ni musafir, kita tak akan buang masa dekat RR Seremban. Kita tak akan buang masa. Kita akan turun dari kereta, cepat-cepat pergi tanda, lepas tu pergi isi perut, lepas tu pergi singgah Petronas ataupun Shell ataupun Petron, kita top up touch and go, kita top up minyak, isi minyak, dan kita terus cabut. Bila pemikiran orang musafir ni, kat sini pemikiran orang musafir, dia nampak benda yang penting saja dia buat dengan cepat. Macam tu juga kita dekat dunia ni. Benda yang kecil-kecil, remeh-remeh, kita tak peduli. Kenapa dekat atas dunia ni, kadang-kadang benda yang remeh membuatkan kita lupa nak buat benda yang wajib.
Dengan RAR, adakah benda yang remeh ke RAR tu membuatkan anda lupa untuk isi minyak, membuatkan anda lupa untuk pergi buang air kecil? Benda yang penting. Biasanya tak. RAR mesti anda akan ingat untuk buat semua benda. Kita akan ingat untuk buat semua benda. Begitu juga dunia. Sebab tu mindset kita dekat atas dunia mesti mindset musafir. Supaya kita tak buang masa. Kita tak buang masa atas dunia ni. Bukan bermaksudnya kita tak fikir dunia, tetapi kita gunakan bekalan-bekalan. Bila bekerja pun bekalan. Kita bekerja adalah lubuk kita cari pahala. Bila kita melancong tambah dengan ada anak isteri, itu adalah satu peluang lubuk pahala. Bebas nak buat apa saja, asalkan kita buat kerana Allah, dan ganjaran itu akan menguntungkan kita untuk kita bawa kepada akhirat. Yang salahnya bila kita anggap penghabisan kita dekat dunia ni. Kadang-kadang tuan-tuan, tak semua orang berjaya atas dunia ni. Cuba kita tengok orang yang dah kembali ke rahmatullah. Ada tak yang meninggal dunia semuanya berjaya? Tak. Bukan saya kata mereka tak berjaya ke akhirat. Ada yang Allah duga. Allah duga. Kalau ingat Hosni Mubarak meninggal di dalam penjara. Orang kata tak cantik dia punya ending kehidupan kat dunia ni sebab mati dalam penjara. Tapi itu ujian kepada almarhum Hosni Mubarak. Tetapi dekat akhirat sana kita tak tahu nanti apa yang Allah nak ganjaran. Ada orang dekat manusia ni, dekat dunia ni perakhiran dia baik. Tetapi kita tak tahu akhirat nanti macam mana. Kita nampak dia mati dalam keadaan dia tinggalkan harta pusaka yang banyak kepada anak-anak. Tapi kita tak tahu akhirat nanti macam mana. Jadi sebab tu ending setiap orang, ada orang ending diberi ujian. Tapi bukan bermakna dekat akhirat nanti begitu endingnya. Okey. Jadi yang terakhir daripada saya tertarik dengan satu kata-kata lah daripada seorang motivator, Yasmin. Nama dia Yasmin, dia seorang motivator orang Morocco, Maghribi, tapi dia ni tinggal di US tak silap saya. Yasmin Mogahid. Itu nama dia. Yasmin kata apa? Ni saya nak tinggalkan quote sebelum saya serah kepada saudara Lokman. Yasmin kata, tempat tinggal kita yang sebenar-benarnya ialah syurga. Masalahnya, kita cuba mencari syurga itu di dunia, bukan di akhirat. Jadi wallahualam, saya harap muka ringkas saya ni memberikan peringatan pada diri saya, memberikan manfaat pada saya dan kepada anda juga. Sama-sama kita muhasabah diri, termasuk diri saya jugalah. Saya yang bercakap, seharusnya saya yang perlu ambil perhatian tentang apa yang saya dah bicarakan. Jadi itu sahaja. Terima kasih kepada saudara Lokman dan Gaya Warisan Coalition atas majlis ringkas yang sangat baik dan konsisten. Istiqomah itu yang paling penting. Jadi minta maaf kalau salah dan silap daripada saya. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi pada akan datang. Wallahualam, saya serah kepada saudara Lokman. Okey, syukran. Terima kasih kepada Ustaz Zulfadli atas perkongsian yang cukup saya memberi manfaat dan juga memberi sudut pandang yang berbeza kepada kita. Kan itulah hebatnya bagi seorang yang ada pengalaman dalam penyampaian dia boleh bagi tahu kita dari sudut yang beserta analogi, senang kita faham. Okey, jadi apa-apa yang ada tak anda belajar sesuatu daripada perkongsian tadi? Kalau boleh setiap seorang share satu point pun dah okey dah. Nak tahu apa yang kita dapatkan sesama kita. Dan itulah benda yang bagus, benda yang baik. Apa yang saya belajar juga adalah kita sampaikanlah walau satu ayat. Maksudnya kalau kita dah terima ayat tu, kita sampaikanlah kepada orang terdekat dengan kita. Siapa orang yang paling terdekat dengan kita adalah family kita, kan, orang yang kita sayang. Jadi kita sampaikanlah supaya time kita ingat ni kita sampaikan kepada mereka, dan time kita alpa mereka pula ingatkan kita. Wallahualam. Itu sahaja. Kita tangguh majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah surah wal asr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih semua. Syukran jazakallah.